Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Syarikat Automotif China Geely meneruskan komitmen pelaburan mega di Malaysia. Perdana Menteri berkata kemasukan pelbagai pelaburan asing adalah berdepatan dengan kejelasan dasar yang dilaksanakan kerajaan ketika ini. Syarikat Geely Group memutuskan untuk melabur 10 bilion ringgit bagi memperbesarkan pembangunan lembah teknologi tinggi otomotif di Proton City, Tanjung Malim. Beberapa lagi pelaburan baru membabitkan pelaburan dari Emirat Arab Bersatu UAE dijangka diumumkan tidak lama lagi. Kerajaan akan memastikan mekanisme penjualan ubat lebih telus melalui paparan harga dan diperincikan kementerian sebelum dimuktamadkan. Kerajaan juga peka terhadap kemungkinan gangguan bekalan gula sekiranya tiada tindakan segera dilaksanakan bagi menangani isu peningkatan harga gula mentah dunia. Sehubungan itu, semua perkara berkenaan akan dibentangkan pada mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk mendapat hala tuju dan dimuktamadkan. Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia HDC melalui kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memendekkan tempoh prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal kepada 23 hari bekerja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan itu dibuat susulan banyak aduan berkaitan tempoh kelulusan yang begitu lama. Pengeluaran sijil halal yang terlalu liwat akan menyebabkan kelewatan di dalam pengedaran untuk pasaran domestik dan pasaran luar negara. 256 projek perumahan swasta berjaya dipulihkan sehingga menerima sijil perakuan siap dan pematuhan serta bertukar ke status lancar. Ia melibatkan nilai pembangunan kasa 23.37 bilion ringgit. Manakala 2 projek perumahan swasta terbengkalai juga berjaya diselesaikan di Taman Putera Perdana dan Taman Villa Murni Sepang. Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah diminta ambil langkah pencegahan jika bacaan IPU mencapai status tidak sihat. Mengikut SOP, sekolah perlu ditutup serta-merta jika catatan IPU melebihi 200. Kementerian Pendidikan melalui kenyataan di laman sosial rasmi berkata akan sentiasa memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah dipelihara. Polis berjaya merampas dadah bernilai 1.5 juta ringgit dalam 2 serbuan berasingan di Kelantan. 3 warga Thailand ditahan selepas suspek didapati menyembunyikan 96,000 biji pil kuda dalam bungkusan cadar Toto di Rantau Panjang. Rampasan membabitkan 96,000 biji pil kuda bernilai 1.05 juta ringgit dan 230 botol heroin dengan berat 1.3 kilogram berjumlah 460,000 ringgit. Kesemua bekalan pil kuda itu dipercayai dibawa masuk dari negara jiran untuk pasaran luar Kelantan. Seorang ahli perniagaan di Taiping kerugian lebih RM200,000 akibat ditipu sindiket pemberi pinjaman wang berlesen yang tidak wujud. Ketua Polis Perak memaklumkan bangsa yang berurusan dengan 2 orang lelaki telah diarahkan untuk memindahkan sejumlah bayaran bagi tujuan kos pemprosesan. Sejumlah 49 transaksi ke dalam 30 nombor akaun bank yang berasingan telah dibuat oleh mangsa. Mangsa hanya menyedari ditipu apabila dia gagal menghubungi lelaki berkenaan. 11 premis yang menjalankan perjudian dalam talian di sekitar Iskandar Puteri dipotong bekalan elektrik mengikut Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Penganjur judi haram berselindung di sebalik operasi kedai runcit dan aksesori telefon bimbit bagi tujuan mengaburi mata pihak berkuasa. Sepanjang tempoh Januari sehingga September lalu, 68 individu terdiri daripada pekerja dan penjaga premis didakwa di mahkamah. 117 kes penipuan dalam talian melibatkan guru sebagai mangsa direkodkan di Johor tahun ini. Golongan itu mencatat kes tertinggi dalam kalangan penjawat awam dengan jumlah kerugian 4.2 juta ringgit. Keseluruhannya terdapat 388 kes penipuan dalam talian melibatkan penjawat awam di Johor dengan nilai kerugian 10.26 juta ringgit.
Seorang kelin dan lori direman 4 hari bagi membantu siasatan kes curi bahagian eko-trailer di Iskandar Puteri bulan lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri berkata, hasil siasatan awal mendapati suspek menyewa bahagian kepala lori berkenaan dari syarikat yang berdaftar di Kedah dan turut menukar warna ekonya. Tindakan suspek itu dipercayai bagi mengaburi mata pihak berkuasa dengan tujuan mengangkut dan menghantar barang ke Kuala Lumpur dan Singapura. Antara kesalahan tertinggi dikesan JPJ Kedah dalam operasi khas motosikal bermula 1 September lalu ialah membenarkan penunggang warga asing dan menunggang motosikal tanpa lesen. Pengarah JPJ Kedah menyatakan 507 daripada 700 motosikal yang disita milik warga tempatan yang ditunggang warga asing dari Bangladesh, Indonesia dan Rohingya. Bagi merancangkan lagi ekonomi negara, Kementerian Dalam Negeri sedang mempertimbang untuk memudahkan urusan permohonan visa bagi tujuan pelancongan. Cadangan program liberalisasi visa itu dijadual dibentang ke mesyuarat Jemaah Menteri. Program liberalisasi visa akan memudahkan urusan permohonan visa melalui pintu masuk utama negara masuk ke Malaysia atas pelbagai tujuan dan visa transit umrah. Terengganu peruntuk RM3.45 juta bagi menepani musim tengkujuh. Daripada jumlah itu, RM1.948 juta diperuntuk Kerajaan Persekutuan manakala baki RM1.5 juta dari Kerajaan Negeri. Ditukar itu bagi pembelian bahan mentah dan makanan serta keperluan lain. Bekalan bencana akan ditempatkan di depo simpanan keperluan bencana di Marang dan 10 mini depo serta 152 pangkalan di pangkalan hadapan di seluruh negeri. 580 PPS disediakan untuk menampung 147,600 penduduk terjejas banjir tahun ini. Penyelenggaraan Pasar Siti Khadijah tidak lagi boleh dilakukan secara picisan tetapi memerlukan perancangan lebih bersepadu dalam tempoh jangka panjang. Naik taraf pasar itu perlu kerana pasar berkenaan menjadi ikon penting bandar Kota Baru. Usaha itu bukan sahaja untuk keselamatan peniaga tetapi keselesaan golongan itu memaca ekonomi di situ. Penyelenggaraan jangka panjang juga memerlukan penglibatan banyak agensi terutama daripada Kerajaan Persekutuan. Satu hub pengumpulan produk usahawan tempatan akan dibangunkan di Dataran Usahawan Seremban 2 Negeri Sembilan sebagai inisiatif untuk mempromosikan produk tempatan dengan lebih meluas. Menurut Esko Kesewanan, Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan. Cadangan itu akan dibentangkan dalam Belanjawan 2024 Negeri Sembilan pada hujung tahun ini yang melibatkan peruntukan berjumlah RM4 juta. Tiada keperluan menjalankan operasi pemilihan awan walaupun terdapat kawasan catat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Jelas Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, tindakan itu akan dilakukan sekiranya IPU melebihi 150 dalam tempoh 24 jam. Tiada sebarang laporan kebakaran besar dalam negara yang boleh dikaitkan dengan keadaan jerebu ketika ini. Ketika sebaliknya, keadaan ketika ini berpunca dari negara luar berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar dan Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR hanya akan dilaksanakan apabila sekolah ditutup serta bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Menteri Pendidikan berkata pihak sekolah diminta sentiasa memantau bacaan. Militan rakyat mendapat bekalan beras terutama di kawasan pedalaman. Kerajaan juga kekal komited meneruskan program intervensi melalui inisiatif Payung Rahmah dan jualan agro madani meskipun kadar inflasi dalam negara telah mereda kepada 2.0%. Inisiatif berkenaan diteruskan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi menangani isu kos sara hidup. Seramai 188,102 suri rumah mencarum di bawah skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR berkesor setakat 24 September lalu. Bagi meningkatkan jumlah penyertaan, Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyarankan kempen promosi dipergiat. Beliau turut menyeru suri rumah untuk mencarum demi keselamatan dan kesejahteraan diri. Sejak SKSSR dilaksanakan pada Disember 2022, sebanyak 476 kes diproses perkesor dengan jumlah bayaran faedah hampir RM622,000.
Program pencampuran biodiesel nasional bakal berimpak positif kepada alam sekitar pada masa depan. Kajian saintifik membuktikan penggunaan biodiesel berasaskan sawit dapat mengurangkan gas rumah hijau serta meningkatkan kualiti udara. Seterusnya, merealisasikan ikrar Malaysia pada Persidangan Iklim 2015 COP21 bagi mengurangkan pelepasan karbon 45% menjelang tahun 2030. Produk bahan api berteraskan biodiesel B100 dibangunkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi bersama Petronas khusus bagi penggunaan trak dilancarkan. Ia dapat memacu usaha mencapai penyelesaian bahan api rendah karbon, pengurangan pelepasan karbon sehingga 70% daripada bahan api berbanding menggunakan biofuel bahan api berasaskan diesel. Potensi membangunkan industri pertengahan dan hiliran bagi industri mineral negara sedang diteliti. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata ia bagi memastikan potensi ekonominya dapat direalisasi sepenuhnya sekaligus tidak hanya bergantung kepada pengeksportan mineral mentah. Laporan berkualiti komitmen daripada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat memastikan industri yang diwujudkan memberi impak positif kepada ekonomi negara. MIDF menjalin kerjasama dengan AKPK dalam usaha membantu PKS yang berdepan kekangan kewangan. MIDF berkata di bawah RM ke-12 kerajaan menyediakan pembiayaan berjumlah 60 juta ringgit untuk tujuan tersebut. Inisiatif skim pembiayaan peluang kedua ini menawarkan pembiayaan hingga 5 juta ringgit untuk aset serta pembiayaan modal pada kadar pembiayaan 3% setahun. Seorang lelaki bersenjata membunuh 2 orang dan mencederakan 5 yang lain dalam insiden tembakan yang berlaku di pusat beli belah di Thailand. Pihak polis mengesahkan telah menahan seorang remaja berusia 14 tahun berhubung kejadian itu. Remaja berkenaan kini sedang disoal siasat bagi mengenal pasti motif kejadian. Sementara itu, Duta Malaysia ke Thailand, Datuk Georgie Samuel memaklumkan tiada rakyat Malaysia terlibat dalam kejadian tembakan di Siam Paragon Mall di Bangkok. Malah pihak kedutaan sedang memantau rapat keadaan itu. Jelasnya rakyat Malaysia yang terjejas akibat kejadian itu boleh mendapatkan bantuan dengan menghubungi kedutaan secepat mungkin. Polis Thailand turut mengesahkan bahawa 2 individu yang maut adalah warga Cina dan Myanmar dalam kejadian berkenaan. Polis memaklumkan bangsa wanita warga Cina berusia 34 tahun maut di lokasi kejadian, manakala warga Myanmar disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital. Dan yang cedera masing-masing seorang warga Laos dan Cina, manakala 3 lagi rakyat tempatan. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Kerajaan Thailand juga sedang berhubung dengan kedutaan yang terlibat untuk menawarkan bantuan kepada keluarga mangsa yang terjejas. Kementerian Luar turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan berharap mereka yang cedera segera sembuh. Pasukan Keselamatan Turki menahan 20 individu yang didakwa terlibat dalam insiden letupan bom di Ankara. Kesemua suspek ditahan di Istanbul dan wilayah Kirikkale, timur Ankara. Parti Pekerja Kurdistan yang diharapkan mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Susulan itu, tentera Turki melancarkan serangan udara ke atas PKK di utara Iraq. India tuntut Kanada menghantar pulang kira-kira 40 diplomat dari negara itu menjelang 10 Oktober. Ini susulan dakwaan Ottawa bahawa New Delhi ada kaitan kes pembunuhan aktivis Sikh di Kanada. Kanada dimaklumkan mempunyai 62 diplomat di India dengan New Delhi dikatakan mengarah Ottawa untuk kurangkan jumlah itu sebanyak 41 individu. Kes polio di Pakistan menurun dengan ketara. Penurunan kes seiring pelaksanaan pelbagai usaha pencegahan termasuk kempen vaksinasi. Setakat tahun ini, hanya 2 kes polio dilaporkan berbanding 20 kes pada tahun 2022. Menurut Perdana Menteri, sementaranya, kempen anti-polio diteruskan di peringkat kebangsaan selain memastikan liputan vaksinasi yang tinggi. Saudara, Kanta 744 pagi berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad paduan penuhi harapan.